kita bertemu kembali dan pada kali ini saya akan teruskan perbincangan dan sesi pembelajaran kita dengan topik yang seterusnya yang saya kira amat penting sekali kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan kita akan membincangkan tentang Akta Koperasi 1993. Dan saya berharap sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai rujukan Akta Koperasi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah lebih baik kerana sebelum ini kita ada membincangkan dengan panjang lebar berkenaan dengan struktur undang-undang koperasi di Malaysia, dan salah satu orang kata lapisan undang-undang yang pertama sekali adalah Akta Koperasi 1993, dan sudah pasti tuan-tuan perlu mengetahui tentang peruntukan-peruntukan ataupun section-section yang terdapat di dalam Akta Koperasi tersebut dan ingin saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia tuan-tuannya rupa orang kata bentuknya Akta Koperasi 1993, dan yang mana di dalam buku akta ini juga tuan-tuan dan puan-puan di dalam ini terdapat peruntukan-peruntukan section yang berkaitan dengannya, dan juga peraturan-peraturan koperasi yang berkaitan berserta dengan jadual dan borang-borang yang berkaitan jadi sebelum kita menyentuh dengan lebih lanjut berkenaan dengan peruntukan-peruntukan ataupun section-section yang terdapat di dalam Akta Koperasi 1993 ingin saya ketengahkan ataupun highlightkan terlebih dahulu kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan apakah tujuannya sebenarnya Akta Koperasi ini digubal dan juga dikuatkuasakan dan kalau boleh saya bacakan permulaan ataupun mukadimah akta itu sendiri ia menyebut bahawa satu akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengawalan dan pengawal seliaan koperasi, menggalakkan perkembangan koperasi mengikut nilai-nilai kejujuran, kebolehpercayaan dan ketulusan koperasi bagi menyumbang ke arah mencapai objektif sosioekonomi negara dan perkara yang berkaitan dengannya. Jadi bermakna kalau tuan-tuan dengar tadi berdasarkan kepada mukadimah di dalam Akta Koperasi itu sendiri bertujuan bukan sahaja untuk memastikan setiap koperasi mematuhi peruntukan yang terdapat di dalam akta itu malahan tujuan penubuhan Akta Koperasi ini juga adalah bertujuan untuk memastikan objektif sosioekonomi negara itu dapat tercapai. Baiklah tuan-tuan kita beralih pula kepada orang kata bahagian-bahagian ataupun susunan-susunan section yang terdapat di dalam Akta Koperasi. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan ada Akta Koperasi bersama dengan tuan-tuan tuan-tuan boleh lihat bahawa di dalam Akta Koperasi ini mempunyai 10 bahagian yang telah pun orang kata dipecahkan bahagian-bahagiannya yang tersendiri. Sebagai contohnya kita ada bahagian permulaan kita ada bahagian pendaftaran kemudian dibahagikan pula kepada bahagian kewajipan dan keistimewaan koperasi kemudian bahagian yang keempat menyentuh tentang hak dan liability anggota bahagian 5 menyentuh tentang organisasi dan juga pengurusan koperasi dan bahagian yang seterusnya ataupun bahagian ke-6 menyentuh tentang harta dan wang dan seterusnya yang menyentuh tentang akaun dan audit dan pemeriksaan siasatan pembubaran pertikaian. Kemudian bahagian yang ke-9 menyentuh tentang pelbagai, dan kemudian bahagian terakhir ataupun bahagian ke-10 menerangkan tentang pemansuhan, kecualian dan juga peralihan Jadi di dalam Akta Koperasi ini sendiri mempunyai orang kata susunan bahagian yang tersendiri yang dibahagikan kepada section-section yang tertentu, dan Akta Koperasi ini secara keseluruhannya tuan-tuan mempunyai 96 section Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang mana saya telah pun nyatakan kepada tuan-tuan bahawa Akta Koperasi 1993 telah pun melalui pindaan yang besar yang memberikan orang kata dimensi baru dan juga impak kepada gerakan koperasi, yang mana apabila ianya dipinda pada tahun 2007 dan pemakaiannya berkat kuasa pada Januari 2008 selaras dengan penubuhan SKM dan apabila Akta Koperasi ini
ini dipinda sudah pasti ya. Banyak peruntukan-peruntukan baru ya yang telah pun dipinda dan juga dimasukkan di dalam buku Akta Koperasi ini ya. Dan saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan ya, orang kata memberikan pendedahan beberapa peruntukan-peruntukan seksyen yang telah pun dipinda ya, yang memberikan impak yang baru ya kepada orang kata kemudahan operasi dan juga meningkatkan tabik urus koperasi ya. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan sebagai contoh ya, di dalam Akta Koperasi ini di dalam seksyen 5 tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, kalau tuan-tuan ada akta bersama dengan tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan boleh buka ya seksyen 5 ya tuan-tuan dan puan-puan, yang mana seksyen 5 ini ya menerangkan tentang pendaftaran, syarat-syarat bagi pendaftaran ya. Kalau buku akta yang saya pegang ni tuan-tuan ya adalah di dalam muka surat 15 ya. Yang mana kalau kita lihat ya tentang syarat pendaftaran untuk menubuhkan ya sesebuah koperasi ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ya melalui Akta Koperasi yang dahulu tuan-tuan ya, kalau kita hendak menubuhkan ya sesebuah koperasi tuan-tuan dan puan-puan ya, kita memerlukan ya 100 orang ya. Tetapi sekarang ini tuan-tuan, dengan pindaan Akta Koperasi yang baru ini di dalam seksyen 5 yang menerangkan bahawa ya pengurangan bilangan individu untuk menubuhkan koperasi daripada 100 orang kepada 50 orang. Jadi bagi saya ini adalah merupakan ya satu pindaan undang-undang yang baik, yang banyak memberikan kemudahan operasi, kerana bukan mudah ya untuk kita mencari 100 orang individu untuk menubuhkan koperasi ya. Jadi sebab itu kalau ya dengan adanya pindaan sedemikian ya 50 orang itu mencukupi ya untuk menubuhkan sesebuah koperasi. Dan selain daripada itu juga tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kalau kita tidak dapat ya untuk mengumpulkan 50 orang mengikut kepada syarat peruntukan di dalam seksyen 5, kita boleh melihat kepada peruntukan di dalam seksyen 8 ya. Di dalam seksyen 8 Akta Koperasi menyatakan bahawa ya Suruhanjaya boleh selepas mengambil kira bilangan orang di dalam kawasan operasi yang dicadangkan ya bagi koperasi itu ya, dan jika koperasi itu terdiri daripada sekurang-kurangnya 20 orang, boleh mendaftarkan koperasi itu sebagai koperasi asas di bawah peruntukan akta ini. Jadi bermakna walaupun seksyen 5 ya menyatakan dan memberikan kelonggaran ya kepada 50 orang individu untuk menubuhkan koperasi, jadi sekiranya kalau tidak mencukupi tuan-tuan ya, tak boleh juga orang kata capai target 50 orang tersebut, maka tuan-tuan boleh mengguna pakai peruntukan di dalam seksyen 8 dengan mendapatkan kebenaran ataupun kelulusan daripada PSKM ya, dengan 20 orang saja memadai untuk menubuhkan sesebuah koperasi ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan ya, kita beralih pula kepada peruntukan seksyen yang lain pula ya. Dan kalau kita lihat antara seksyen-seksyen baru ya yang dimasukkan di dalam peruntukan Akta Koperasi untuk meningkatkan tadbir urus adalah seksyen 10A dan juga seksyen 10B ya. Jadi kalau tuan-tuan lihat ada yang 10A ya, dia ada capital A, capital B, itu adalah merupakan orang kata insertion ya ataupun kemasukan ya seksyen yang baru di dalam Akta Koperasi ya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan ya, seksyen 10A dan seksyen 10B ini tuan-tuan ya sebenarnya berkait rapat antara satu sama lain ya. Kerana seksyen 10A menekankan tentang pengemukaan diri sebagai koperasi ya. Jadi sekiranya kalau ada mana-mana orang ya yang menyamar diri ya sebagai koperasi ya, menggunakan ya orang kata nama koperasi ya ataupun menyamar diri sebagai anggota lembaga dan sebagainya ya, dan di bawah peruntukan seksyen 10A itu mempunyai kadar denda ataupun kompaunnya yang tersendiri ya. Mana-mana orang yang melanggar subseksyen 1 ya, melakukan satu kesalahan, boleh apabila disabitkan denda tidak lebih 5 juta ringgit ya, ataupun dipenjarakan selama tempoh tidak lebih 5 tahun ataupun kedua-duanya. Jadi itu adalah merupakan satu kesalahan yang besar lah ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu memastikan ya bahawa seksyen 10A ini dapat dipatuhi ya. Maknanya tiada seorang pun boleh mengemukakan dirinya sebagai koperasi ataupun menyatakan bahawa dia atau mana-mana orang lain ya menjalankan urusan satu koperasi mengikut cara yang tidak dibenarkan ataupun bercanggah dengan peruntukan akta ini. Okey, jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat terlebih dahulu dan kita akan sambung dengan peruntukan seksyen yang lain selepas ini. Sekian, terima kasih.